satu wawancara di mana kita ni nanti akan mengikuti tajuk wawancara hari ini, iaitu Brunei Arm Wrestling bersama dengan 3 orang narasumber kita yang kita hadirkan, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Fahmi bin Haji Manan, iaitu jurulatih Gusti Lengan Brunei, dan juga Muhammad Nur Azim bin Azari, iaitu atlet Gusti Lengan Brunei juga, dan terakhir ialah Awangku Ahmad Wadi Hamizan binti Pengiran Mahdi, iaitu atlet Gusti Lengan Brunei. Jadi kita bersama dengan tamu-tamu kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terasa ya aura atlet. Selamat pagi dan apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersemangat. Ikut jual bersemangat dan ingin jual mengetahui dengan lebih lanjut, berkenalan dengan atlet dan juga mengenai dengan Persatuan Gusti Lengan Brunei ini. Tapi sebelum kita berkenalan dengan atlet, mungkin dapat kita tanyakan dan dapat kita berkenalan mengenai dengan persatuannya sendiri. Mungkin dapat ditanyakan kepada Tuan Muhammad Fahmi selaku jurulatih Gusti Lengan ini mengenai dengan Persatuan Gusti Lengan Brunei ini. Sejak bila ia ditubuhkan dan apa sahaja yang mengenainya? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi bin Haji Manan selaku jurulatih di Persatuan Arm Wrestling Brunei ini. Ya. Arm Wrestling Brunei telah ditubuhkan dari tahun 2018 sebelum bentuk. Dan dari sana sampai ke hari ini 2025. Tuan sendiri tu menubuhkan sebagai ahli yang saya sebagai ahli jurutan kuasa. Ada lagi ahli-ahli lain. Presiden lain tapi dia dapat datang hari ini karena ada ada halnya. Jadi selama ini ditubuhkan, saya percaya semakin banyak ahli yang mengikuti. Jadi untuk setakat ini berapa ramai? Setakat ini yang berdaftar dalam 30 orang lah. Atlet termasuk ahli jawatan kuasa persatuan. Sejak tahun 2018. Jadi mungkin dapat diketahui ni mengenai dengan arm wrestling ataupun Gusti Lengan ni. Kalau melihat macam biasa, mungkin dapat kita ni ketahui. Tapi dalam pertandingan, apa antara peraturannya dan sebagainya? Bagaimana ia bermula dan bagaimana mengetahui pemenangnya? Okey, arm wrestling orang putih atau dan bahasa Melayunya Gusti Lengan. Ya. Dan bahasa Bruneinya berambit tangan. Dan bahasa bakunya tidak salah. Kalau saya tidak salah, begurudi. Kena panggil begurudi. Bahasa bakunya. Jadi orang dulu begurudi akan menggunakan tangan macam ni. Terus ada demo sikit. Ada demo sikit lah. Begurudi macam ni. Tapi sudah mengikuti internasional. Ya. Berpegangan tangan. Ya. Jadi siapa yang kuat? Sebelum ini menggunakan wrist tu arah pergelangan tangan. Betul. Tetapi sejak ia ada evolve lah menggunakan ke peringkat internasional. Jadi peraturan itu ditetapkan macam-macam. Jadi peraturan dan juga sebagainya. Jadi mungkin kita dapat tanyakan ni kepada atlet-atlet kita ni, iaitu kita tanyakan kepada Tuan Azim terlebih dahulu. Jadi bagaimana dengan perkembangan dalam sukan atlet tangan ini? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Azim bin Azari, atlet Gusti Lengan Negara Brunei Darussalam. Okay, perkembangan di Negara Brunei Darussalam dalam sukan arm wrestling ini lah, alhamdulillah banyak sudah atlet di Brunei yang mengikuti event-event di luar. So dari sana kami dapat melihat yang di mana potensi negara Brunei Darussalam ini atletnya dapat menjanjikan di dalam sukan inilah. Kira ada potensial untuk keluar negeri lagi, macam ke Malaysia, lebih jauh lagi lah, boleh
menuju ke sana. Ya, kita fahami Muhammad Nur Azim adalah merupakan juara ya baru-baru ini. Muhammad Nur Azim dan juga Awangku Ahmad Wadi adalah merupakan juara bagi pertandingan Gusti Lengan Miri Sarawak Aktif 3.0 yang baru diadakan pada bulan lepas ya. Mungkin dapat diceritakan dari segi persiapannya dan dari segi pengalamannya. Silakan. Okay. Kalau daripada segi persiapan, kalau macam saya sendiri, saya tahu perlawanan itu akan berlangsung 3 bulan akan datang. So training akan saya tingkatkanlah ia punya intensity training itu. And then juga dalam training kami punya training itu tidak sama macam kalau orang gym. Kami punya training kalau orang lihat pun macam ganjil sikit. Tapi sebenarnya itu berfungsi di mana di meja untuk kami apply segala teknik-teknik itulah. So dalam masa 3 bulan saya mempersiapkan diri untuk pertandingan itulah. Bagi Awangku Ahmad Wadi Hamizan sendiri bagaimana? Kurang lebih sama juga dengan pendapat Azim. Ketika pertandingan di Miri, ketika pertandingan di Miri, saya kalau competition saya memang sudah saya mempersiapkan diri sebab saya dari first day saya join arm wrestling, saya memang tidak akan non-stop training arm wrestling sebab saya target goal saya sudah ada target tinggi lah. Dan umur Hamizan masih muda ya. Berapa tu umurnya? 21. Dan meminati arm wrestling ini sejak bila ni Hamizan? Sejak 4 tahun lalu. Bagaimana tahu mengetahui mengenai dengan arm wrestling? Dari sekolah saya main-mainkan juga sama ada terlihat di segala sosial media gitu apa. So saya dari perlawanan yang disediakan sebelum ini oleh persatuan di negara Brunei Darussalam ini. Pasal kami kadang-kadang kami membuat tour juga membuat di Brunei Mora. Bulan ini kami buat di Tutong, bulan dapat kami buat di KB. Cepatlah. Jadi Hamizan ini pernah menjuarai antara pertandingan di negara Brunei Darussalam. Sudah pasti. Pastinya. Sudah banyak pencapaian. Sudah pasti. Sebab kita boleh jadi mewakili negara Brunei Darussalam dan menjadi juara di sana pula. Di negara seberang. Jadi setakat ini mungkin dapat diceritakan pengalaman sewaktu bertanding di Sarawak. Okay. Waktu itu. Pertandingan di Sarawak lebih mencabarlah. Pasal yang ikut event atau orang-orangnya yang champion daripada Kuching, champion daripada Bintulu. Memang diorang ada turun. Dia agak ramai. Dia ramai lah yang menyertai. Dalam lebih daripada 50 orang. 50 orang lah. Wow. Jadi berapa pusingan tu? Mungkin dapat diceritakan dari awal sampai final dan menjadi juara. Wah, kalau menceritakan dari awal sampai akhir, boleh pertandingan itu saja memerlukan 2 hari untuk menghabiskan. 2 hari. Hari Sabtu sampai hari Minggu. Hari Sabtu itu permulaan sampai semifinal dan hari Minggu tu semifinal sampai final. Wow. Rupanya banyak pusingan ni. Jadi semuanya saya tadi datang bertanding, menang, lepas tu next level lagi dan sebagainya. Berapa pusingan dan kalau dapat ceritakan? Pertandingan itu 2 pusingan. Tu knockdown knockdown. Siapa yang kalah ada lagi 1 peluang untuk berlawan lagi sekali. Baik. Dua pusingan, satu kalah, boleh sekali lagi kalah, ada lagi 1 pusingan. Boleh ceritakan dari segi kategori apa saja ni? Kategori pada masa itu bagian kategori remaja di bawah 17 lah. Bawah 17. Kategori ringan 75 ke bawah. Kategori berat 75 kilo ke atas. Dan juga kategori veteran master umur 40 ke atas. Jadi ada 4 kategori dan negara Brunei Darussalam menjuarai 2 kategori tersebut ya. Remaja kata. Bukan. Kalau saya sendiri kelas berat 75 kilo ke atas.
kelas ringan lah. Kami kan mengikuti Kategori bawah. remaja. Dapat ceritakan apa ni kalau saya fikir ada kategori apa tangan kanan ke tangan kiri. Ada, tapi juga. ketika itu pertandingan itu sudah dibukakan. Sebetulnya yang sebenarnya pertandingan ini kategorinya memang banyak sampai berbelasan. Kiri kanan 65, 75, 85, 100, 05 ke atas. Kiri kanan dan juga ada lelaki dan perempuan. Master 40 ke atas, 60 ke atas. Dan juga junior 15 ke bawah. Jadi kalau bagi Azim dan memang agak banyak lah. Kalau ada sponsor untuk semua kategori, insyaAllah. Tapi kalau ada kategori Gusti Jari, mungkin saya dan Hani boleh serta itu. Pakai ibu jari. Bolehlah. Setiap hari saya practice. Sorry. Kita selalu on phone kan. Mesti boleh, insyaAllah. Baik, berbalik mengenai dengan pertandingan ini. Jadi hari itu tangan kanan kah? Tangan kanan. Tangan kanan bagi kedua-duanya. Baik, mungkin dapat diceritakan ni. Tadi kan Azim mengatakan kalau workout bagi orang gusti lengan ini agak berbeza. Mungkin dapat diceritakan apa yang punya workout rutin untuk gusti lengan ini. Okey, di dalam wrestling ni ia ada dua teknik yang basic lah, yang mesti orang yang permulanya yang baru masuk tahu. Yang pertama sekali adalah teknik hook, dan yang kedua adalah teknik top roll. Teknik hook ini adalah teknik kuncian. Kira Lihat tangan. Demo sikit. mana? Okey. Macam ni. Kuncian. Ini hook ni. And then yang kedua adalah teknik top roll. Top roll di atas. Top roll di sini. Top roll ni ia untuk membuka pergelangan tangan lawan. So kalau top roll, kalau saya pakai teknik top roll, saya akan membuka tangan orang ni supaya terbuka macam inilah. Itu namanya teknik top roll. And then teknik top roll ni ia banyak latihan menggunakan tali judo. Latihannya. Kira tali itu saya attach ke cable machine, and then saya genggam, and then saya akan buat latihan macam inilah. Bagi menguatkan otot. Bagi menguatkan otot pronation yang berada di sebelah sinilah. Ataupun menggunakan getah. Ataupun menggunakan getah pun boleh juga. Getah juga. Getah Assistant band. Elastic band. elastic band. Elastic band itu gelang getah tu. Bukan. Elastic workout band. Tension band. Extension band. Maaflah saya tidak kencing. Kalau bagi Wadi sendiri, bagaimana persiapan ataupun apakah di antara senaman workout yang dibuat tu? Workout yang saya buat kurang lebih sama juga dengan Azim tadi. Tapi kalau hampir saja perlawanan atau turnamen, saya akan mencukupi saya punya rest day. Sebab saya kalau turnamen and then hari-hari biasa saya akan latihan dengan beban yang berat. So kalau competition memang saya akan kurangi berat sebab untuk mengelakkan injury. Untuk mengelakkan injury. Tenaga lah. Jadi all out semasa pertandingan. Baik, mungkin dapat ceritakan ni semasa pertandingan mungkin ada cabarannya yang dilalui. Cabarannya memang banyak kalau turnamen. Antaranya macam tidak cukup berat badan. Ini cukup rest. Ini cukup rest. Tidur harus jaga juga. Dan pemakanan juga tu. Misi pertandingan kami biasanya menang tanpa kecederaan. Pasal gusti lengan ini boleh dikatakan sukan agresif. Betul. Sukan agresif. Dan mustahil ada atlet yang patah tangan, ada yang silahau, wrist apa, mustahil. Dan pernah juga. Jadi tapi dapat dielak. Anda dapat dielak. Itulah kami punya misi untuk menang tanpa
cedera. Cedera. Baik, kita ada video yang akan dipaparkan. Jadi mungkin habis kita boleh menghuraikan apa yang kita akan saksikan seperti tadi. Baik, ini antara perlawanannya mungkin dapat dihuraikan. Ini Wadi. Ini perlawanan akhir ke apa? Belum. Ini awal. Final. Yang awal nih. Pemilihan. Jadi atlet yang kita saksikan Awangku Ahmad Wadi ya. Awangku Ahmad Wadi Hamizan menewaskan. Meja yang digunakan adalah standard international world punya ukuran. Ukuran dunia punya. 40 inci tingginya dan macam itulah soalnya ada tempat pemegang, ada padnya dan ada tempat pin. Dengan kaki pun. Pinnya tu. Jadi walaupun namanya Persatuan Gusti Lengan tetapi you need the whole body. Dua kahot. Memerlukan kekuatan di keseluruhan kaki, badan. Belakang dan semualah. Ya mesti pakai badan. Kalau tidak pakai badan boleh mencederakan lah. Ini mungkin dapat diceritakan ni Hamizan apa yang dilalui masa ini. Lawan dilalui masa memang sukalah apa ni? Galih. Ya itu main endurance punya power. Power bicep dan nafas apa semua. Yang penting fokuslah kepada perlawanan itu berlangsung. Kalau tadi lihat dari video tersebut nampak sekejap saja ke mana. Kalau dulu waktu sekolah batal kejar-kejar lagi. Umur pernah cuba lah. Artinya dua-dua lemah. Dua-dua lemah. Kedua dulu gym belum ada dan sekarang ini semua orang pergi gym sudah. Jadi kalau mungkin dapat diceritakan ni Wadi yang paling challenge yang antara peserta yang bagi Wadi daripada mesti dijaga-jaga ni bagaimana? Yang tadi yang Syahadan tu namanya dari Bintulu. Sekarang dia champion kategori 75 ke bawah. 75 ke bawah. Tapi dia punya agak kurang lah sebab saya dapat mengambil dia punya hand control dan power dua-dua memang sudah lengah sangat habis lah. Habis sudah all out sudah. Bagaimana mindset Hamizan semasa berlawan tersebut? Mindset saya dapatkan nombor 1. Dapatkan nombor 1 itu menang tanpa cedera. Menang tanpa cedera. Itu adalah misinya. Misi. Okey. Menang tanpa cedera. Pasal dipikirkan walaupun tidak menang, kita akan ada perlawanan akan datang. Jadi kecederaan itu kalau sudah cedera, pertandingan akan datang. Bagaimana? Jadi itulah. Kalau tidak cedera, boleh berlatih lagi untuk meningkatkan lagi punya kekuatan itu. Kalau dari pihak Tuan sendiri, apakah rancangan selepas ini mungkin untuk mengambil ahli-ahli atlet yang baru ataupun sebagainya? Misi kami adalah misi persatuan adalah untuk memperkembangkan lagi Gusti Lengan ini, sukan Gusti Lengan. Terutama pada belia-belia di negara Brunei Darussalam untuk mengikuti sukan ini dan juga ikuti latihan dan pertandingan daripada tidak buat apa-apa, baik ikut sukan yang sehat, kan? Lagi di masa akan datang mungkin bulan Ogos 16 hari bulan kami akan mengadakan pertandingan di Brunei di kompleks Sukan Tutung 16 hari bulan Ogos. Jadi nanti posternya mungkin akan dikongsikan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum mengakhiri ada satu lagi soalan sebelum soalan yang terakhir. Menang tanpa cedera. Tapi bagaimana memastikan dia cedera tu? Okey. Dengan satu dengan latihan, dua dengan teknik. Pergerakan arm wrestling itu kalau sudah kita membuat pergerakan yang salah, ia akan mengakibatkan kecederaan. Jadi salah pusing saja, jauh saja. Selahau tidak?
tadi ni Nizan dan juga Azim? Apa macam Kecederaan seorang memang tapi indah teruk lah. Kira macam sakit tendon atau memang biasalah di dalam dunia arm wrestling, sakit tendon mana-mana lah. memang Berlari ada. kah, swimming kah, Dan musikal. mesti juga kita ni tahu dalam arm wrestling mesti tahu apa dangerous position, apa yang safe position. Jadinya kalau sebelum berlawan kami akan kasih kira bagi tahu yang mana yang ini dangerous position, yang ini safe position. Baik, terima kasih. Dan seperti yang Hamizan katakan tadi, katanya sebelum berlawan dia rehat terlebih dahulu. Kerana itulah salah satu cara untuk memastikan tenaga dan juga keselamatan. Terima kasih kita ucapkan kepada tiga orang tetamu kita kerana menceritakan mengenai dengan pengalaman. Tahniah kita ucapkan menjuarai dan juga mewakili negara Brunei Darussalam bagi pertandingan Gusti Lengan Miri Sarawak Aktif 3.0 dan semoga maju jaya. Kami harapkan semoga Gusti Lengan ini akan terus berkembang di negara Brunei Darussalam. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.